Di setiap benda-benda karut yang berlaku di negara kita ke di mana-mana tempat, yang kalau tuan-tuan tengok, benda macam ni pun orang boleh percaya. Kenapa orang boleh percaya? Kerana ada demand, ada permintaan daripada orang awam yang nak benda macam tu. Macam mana Mirza Hussein Ali ni dia boleh cetuskan idea nak buat satu konsep nama dia Al-Babiyah. Dia telah terkesan dengan satu hadis palsu. Hadis ni hadis palsu. Yang mana hadis ni dinisbahkan kepada Nabi tapi bukan Nabi ucapkan dan memang ianya hadis palsu, iaitu dikatakan, nak sebut dikatakan pun tak betul dari segi ilmu hadis, dinisbahkan pada Nabi secara tidak benar, bahawa Nabi pernah sebut ana madinatul ilm wa aliyu babuha, akulah bandar ilmu ataupun tempat tersimpannya ilmu dan Ali itulah pintunya. Ali itulah pintunya. Okey. Ali dalam hadis palsu tu merujuk kepada Ali bin Abi Talib. Okey. Cuma dia syok sendiri. Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi ni dia syok sendiri sebab nama dia pun Ali juga. Jadi dia kata Ali yang dimasukkan dalam hadis tu adalah hadis tu palsu. Dia kata itulah aku, Al-Babiyah. Nah, itulah dia. Dia sama macam kes Nabi Kahar di Malaysia. Bila mana dia dah dakwa dia Rasul, orang pun minta bukti. Kat mana yang kata kamu Rasul? Dia kata aku ni Rasul kepada orang Melayu ialah berdasarkan apa yang disebut dalam surah Yasin, iaitu dalam ayat yang bunyi innaka laminal mursalin. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Itu ayat yang ketiga. Yasin demi Quran yang ada dalamnya segala kebijaksanaan, sesungguhnya kamu itu daripada orang yang diutus. Dia kata ayat tu turun pada dia. Dia tu ialah utusan kepada orang-orang Nusantara saja. Bila mana dah kecoh, apa yang dia sebut tu jelas-jelas mengarut, dia syok sendiri, tiba-tiba dia buat pengumuman, dia letak jawatan. Tapi tuan-tuan kena tahu, ajaran Nabi Kahar masih lagi ada pengikut dan pengikut-pengikutnya masih lagi tegar dan kejap dengan ajaran tu. Dia sama macam ajaran Tuhan Harun, dia lain-lain. Nabi Kahar lain, Tuhan Harun lain. Bahkan ajaran Tuhan Harun ni dia dah pergi kepada konsep radikal, ekstrim. Tuan-tuan tahu isu Tuhan Harun ni. Tuhan Harun ni di Malaysia, dia bermula di Pahang, di Rompin kalau saya tak silap. Yang mana Tuhan Harun ni ialah satu orang lelaki yang bernama Harun bin Maksa'ad. Dia merupakan orang yang belajar agama secara tradisional di pondok. Antara pondok yang dia belajar ialah pondok Lubuk Tapah di Kelantan. Lepas pada tu dia pergi ke pondok moden Kandis pun di Kelantan. Bila mana dia keluar daripada produk pondok dan dia ada sijil-sijil agama, tiba-tiba tercetus idea, panjanglah cerita dia tu. Idea dia nak buat, dia ada NGO dia yang agak bagus, bahkan dia pernah ada hasrat nak buat universiti dia sendiri. Okay. Tapi dia sangkut sebab apa? Sebab ada satu kes yang kita kira kes yang brutal ataupun kes yang agak parah yang berlaku kepada agama Tuhan Harun ni ataupun pengikut Tuhan Harun ni, bila mana ditembak mati ketua penolong pengarah bahagian hal ehwal, bahagian penguatkuasaan bagi Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Kalau saya tak silap nama dia Ustaz Muhammad Rafli. Ditembak 3 das di dada, menyebabkan dia mati di rumahnya sendiri. Bila mana polis buat siasatan sampai kes ni pergi ke Bukit Aman, Ustaz Muhammad Rafli selaku KPP pengarah Jaib, bukan Jaib Perlis, Jaib Pahang, waktu tu dia handle 3 kes. Satu, penyebaran Syiah di Pahang. Yang kedua, Tuhan Harun di Pahang. Yang ketiga, isu maksiat dan juga penzinaan apa semua lah, isu common lah tu untuk mana-mana bahagian penguasaan. Okay. Bila mana polis buat siasatan,
individu-individu yang telah diambil tindakan oleh Jaib Pahang di bawah penguatkuasaan daripada Syiah, semuanya bersih. Tidak ada isu mereka ni rancang sesuatu. Bila mana tangkap 13 orang daripada pengikut ajaran Tuhan Harun ni, ada satu orang pengikut dia tu sangkut sebab memang simpan senjata api. Senjata api itulah yang digunakan untuk bunuh KPP, penguatkuasa Pahang. Saya tak ingat tahun bila. Okay. Cuma dia masuk dalam kelompok ekstrim dan dah dijatuhi hukuman lah. Cuma saya nak katanya, dulu bila mana orang kecoh, satu orang prof, dia buat satu pengajian pondok di Malaysia. Ni saya sebut umum, sebut yang ni dah lah baru kuliah cari isu pula. Okay. Apa nama ni? Bila mana dia kata dia dah meninggal dah prof tu beberapa bulan lepas, ataupun sekitar dalam fasa yang dekat ni lah. Bila mana dia kata ajaran tradisionalis ni ataupun pondok ni melahirkan ekstremisme ataupun radikal. Contoh yang dia ambil daripada Harun Mat Saad ni lah, sebab dia datang pada pengajian pondok melahirkan orang yang radikal. Okay. Itu kajian dia lah. Kajian dia tu ramai lah orang marah, terutamanya keluaran-keluaran pondok memang marah lah benda ni. Okay. Saya tak katalah kajian dia betul, cuma antara kes yang dia ambil sebagai sokongan terhadap kajian dia tu ialah kes Tuhan Harun tu lah. Okay. Cuma saya nak sebutnya ialah antara sebab ajaran sesat ni dia bermula ialah pada bibit orang yang nak asaskan ajaran sesat tu, dia akan syok sendiri. Macam Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi ni, dia duk rasa hadis Nabi tu, dia memang tak ada pengetahuan tentang hadis, dan ditambah dengan Syiah, penerimaan dia orang terhadap hadis palsu ni memang dia orang terima. Sebab dia orang memang ambil bulat-bulat daripada kitab dia orang, Biharul Anwar ataupun Usulul Kafi dan Furu'ul Kafi, ni antara kitab-kitab hadis yang besar di sisi Syiah, dan memang kitab-kitab ni lagi tebal berbanding Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang dipegang oleh Sunni. Dan antara hadis yang dalam tu ialah ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Antara sebab ajaran sesat tu dia boleh berkembang ialah pengasas itu dia nisbahkan yang diseru dalam hadis tu ialah diri dia, yang diseru dalam ayat Quran tu ialah diri dia. Macam Nabi kata tu innaka laminal mursalin, tu dia. Sedangkan kaf itu kata ganti diri, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dhamir itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cuma sebab apa dia boleh tackle dan ada orang ikut? Sebab pengikut demand kepada tokoh yang boleh menyatukan dan tokoh yang boleh bagi idea baru. Ini benda yang kita kena sedar. Di setiap benda-benda karut yang berlaku di negara kita ke di mana-mana tempat, yang kalau tuan-tuan tengok, benda macam ni pun orang boleh percaya. Kenapa orang boleh percaya? Kerana ada demand, ada permintaan daripada orang awam yang nak benda macam tu. Kalau tidak ada permintaan, tidak ada sambutan, maka tidak adalah rasa syok kepada pengasas tu untuk dia meneruskan ajaran sesat tu. Tapi bila ada pengikut, terutamanya pengikut yang memang ultimate dia punya kejahilan dia, jahil betul, dan ada semangat untuk bersama dengan dia, maka itu akan menjadi dawafi, penyebab, faktor berkembangnya ajaran sesat tu.